Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis dalam bab metodologi dalam tajuk mixed method. Okey, kita dalam siri yang kedua dalam mixed method. Malam ni kita ringkas je. Jadi kita nak belajar elemen-elemen. Ada yang kata 7, ada yang kata 6, yang kategori mixed method. Bila kalau tengok buku, dia banyak lagi lah pecahan-pecahan kecil dan juga term-term yang digunakan. Tapi untuk permulaan bagi orang yang nak menjalankan mixed method, kita cerita benda yang asas, benda yang penting dulu, yang saya rasa semua kena bermula pada ni. Kita kena fikir secara logik. So dalam bab ni dia macam, kalau tak kena gaya, dia agak keliru untuk kita faham dalam penyelidikan dia. Okey, sebelum kita pergi jenis, pakcik ceritakan situasi dulu. Dalam satu-satu kajian, ada yang kajian yang kadang-kadang dia bersifat sequential atau bersifat selari. Iaitu bila kita katakan buat mixed method, bila kita collect data, contohnya pengumpulan data, kita mulakan kaedah pengumpulan data kuantitatif dulu ke kualitatif dulu. Ada yang kadang-kadang kita buat kuanti, kemudian kita buat kuali, kita buat kuanti balik. Atau sebaliknya, kita buat kualitatif dulu, kita buat kuantitatif dulu, ada yang buat kuantitatif balik. So dekat sini, kemudian kita akan cerita equal dia ataupun tidak. Maksudnya kan dari segi pemberat, kajian ni adalah bersifat pemberat dia kuantitatif ataupun kualitatif. Secara umum kita boleh faham, kalau dia punya dominan dia adalah kuantitatif, dia adalah explanatory, penjelasan. Kalau kualitatif yang dominan, kita boleh kata dia sebagai exploratory. Namun dalam dua situasi yang common, biasanya kita akan timbul tiga sebenarnya. Yang paling asas adalah disebut sebagai triangulation design. Okey, kemudian yang dua, bila yang lain-lain dia ada pecah dua, iaitu kita kena belajar adalah sequential, iaitu selari, dengan kita belajar concurrent, serentak. Okey, dalam dua keadaan ni kadang-kadang ada yang kita kata kita buat satu-satu, sequential, satu kuali dulu, lepas tu kita buat kuanti. Ada yang dalam masa kita buat serentak. Maksudnya itu namanya concurrent. Okey, kat concurrent nanti ada macam ada tiga jenis dalam concurrent. Kemudian ada juga ada tiga jenis. Ada yang kata 4 jenis dalam sequential. So kita akan belajarlah sequential yang ada dalam jenis macam sequential explanatory, sequential exploratory. Tadi sebut explanatory kan? Sequential explanatory, sequential explanatory, sequential exploratory, sequential transformative design, dan juga ini ada yang cakap, ada yang tak ada. Tapi kalau kita faham, kalau dia bukan secara serentak, dia adalah selari-selari, kita ada juga sequential embedded design. Okey, dia maksudnya macam kita buat eksperimen biasanya kan, kita buat sebelum dan selepas. So kita mulakan dengan kuanti, so lepas tu kita buat akhir dengan kuanti balik. Tapi dekat tengah-tengah proses intervention tu, kita gunakan proses dalam kualitatif. Tu contoh dia. Kemudian kalau ada tiga jenis concurrent, at least kita kena belajar concurrent. Kita panggil concurrent triangulation design. Biasanya kadang-kadang bila kita collect data kuanti, data kualitatif adalah secara serentak. Okey, last kali nanti kita buat macam something like comparison. So kat situ kita panggil concurrent triangulation design. Kemudian kita ada concurrent embedded design dekat sini. Dia beza dengan sequential embedded design, sebab research tu satu-satu buat kuanti, lepas tu buat kuali. Tapi bila sebut concurrent, semuanya kena serentak. So ada dua yang berlaku secara serentak. Kaedah kuali lah, kaedah kuanti, tapi dia berlaku secara serentak. Jadi dia ada juga sequential embedded design. Last kali dia panggil concurrent transformative design. Transformative design ni secara mudah macam ni. Bila kita gunakan satu keadaan, dia memang consider concurrent, kena serentak lah. Tapi yang mana yang kaedah satu tu dia mempengaruhi kepada next process, following by. Yang tu kita kena faham konsep concurrent tu lah, keadaan yang serentak tapi menggunakan transformatif. Maksudnya satu kaedah. Jadi kita kena faham lah. So yang paling kompleks sebenarnya transformatif lah kalau untuk faham. Tapi kita go through one by one. Untuk hari ini kita faham jenis-jenis dalam mixed method. Tiga benda yang besar, iaitu triangulations, concurrent dengan sequential. Tetapi dalam in between tu kita kena faham juga explanatory, exploratory dengan embedded.
dan juga transformatif. Jadi itu kita kena belajar dalam kaedah mixed method. Ambil masa sebenarnya nak faham sebab dia kena refer. So lepas ni kalau baca jurnal, refer jurnal, contoh-contoh kalau buat mixed method, kalau dia kata dia pakai concurrent embedded design, cuba tengok macam mana dia katakan concurrent embedded design. Okey. Jadi itu yang katakan mixed method tu susah nak dikatakan. Tengok juga kajian. Ada yang kita kata biasanya embedded ni orang buat eksperimental lah. Okey, dia ada buat mixed method, dia pakai embedded design. Okey, ada yang masa basically orang buat kualitatif, memang dia biasa pakai exploratory design lah. Biasanya sequential exploratory design. Okey, tapi itulah ada dalam satu situasi yang kadang-kadang kita perlu jalankan serentak concurrent. Itulah yang paling kompleks lah, concurrent transformative design tu. Okey, kita pergikan sedikit secara basic untuk sebelum kita pergi kepada jenis-jenis ataupun kita panggil jenis sebenarnya. Dalam saintifik kita panggil ciri-ciri dalam mixed method yang kategori tadi lah sequential concurrent tu. Okey, kita go through sikit. Ada sikit benda yang pakcik nak jelaskan sedikit. Mungkin hari tu sesi pertama pakcik tak dapat sentuh yang ni. So pakcik sentuh yang ni dulu. Okey, penggunaan sampel dalam kaedah gabungan ni, gunakan sampling dalam mixed method. Pemilihan dan penggunaan sampel dalam kajian yang menggunakan kaedah gabungan mestilah menggunakan teknik persamplan kuantitatif dan kualitatif. Maksud gunakan dua-dua lah, maksudnya teknik persamplan digunakan, kaedah kuantitatif gunalah kuantitatif. Okey, kalau kualitatif gunalah kualitatif. Kita ambil contoh lah. Kalau saya menggunakan ketika itu proses dia tak kisahlah sequential. Saya mulakan dulu explanatory contohnya. Kita buat sequential explanatory. Saya mulakan dengan kuantitatif. Bila gunakan kuantitatif, saya boleh menggunakan sampel contoh rawak mudah. Okey, kemudian lepas kita dah selesaikan kuantitatif tu, saya gunakan survey contohnya, kuesioner dengan menggunakan rawak mudah. Proses yang kedua, selepas proses satu dah selesai, yang kedua saya buat collect data, pengumpulan data gunakan kaedah kualitatif. Untuk sampling kualitatif, saya gunalah teknik purposif, persampelan bertujuan. Nampak tak kat sini nak beritahu bahawa kaedah gabungan persampelan dia mesti ada dua. Satu persampelan yang menggunakan kaedah kuantitatif, satu lagi gunakan kaedah kualitatif. Okey. Bila sebut pasal sampling ni, biasa orang bincang in term of bias. Saya tak gemar nak cerita benda ni lah, tapi kalau you baca buku kita akan jumpa perkara ni, better pakcik jelaskan. So biasanya kalau kita katakan kalau bersifat kuantitatif ni, okey, dan kualitatif ni, orang kata kuantitatif ni dia tidak ada bias. Yang bias ni adalah kualitatif. Kalau tanya saya, tak sedap nak bincang perkataan bias, tapi itulah berlaku dalam buku. So kualitatif is something like kita kalau ikut proses yang betul, ikut prosedur dan protokol yang betul, kita memilih sampel yang betul-betul yang terbaik untuk kajian kita. Cuma memilih kajian tu kita instrumen. Jadi bila kita instrumen, kita memilih ada potential untuk bias. Itu je maksud dia. Bukan kata kualitatif tu bias yang tinggi. Cuma dah kata ada terdedahnya instrumen dalam membias, dalam memilih sampel. Okey, jadi bila kualitatif bersama-sama dengan kuantitatif, okey, kita boleh meneutralkan dan offsetkan dia. Contoh dia, kalau kajian tu kita mulakan dengan menggunakan kuantitatif, kemudian kita boleh akhirkan dengan kualitatif, kita boleh neutralkan. Maksudnya kan kalau kata kualitatif tu ada bias, bila kita ada kuantitatif kita akan neutralkan lah, ataupun kita kata kita boleh offsetkan yang bias untuk yang kualitatif tu. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang nak dibincangkan, mungkin yang ada dalam slide ni, sebab topik ni macam mana ni. Kalau saya lebih suka topik ni ada perbincangan. Contohnya kalau ada beberapa kes kita bincang, sebab bila bincang dengan memang kalau ada cuma beberapa buku saja membincangkan ni, memang saya jumpa dekat beberapa slide yang ada bincang perkara ini. Bila nak faham mixed method, jangan terlupa nak bincangkan balik filosofi. Adakah mixed method ni menggunakan both filosofi? Bila sebut filosofi dalam kajian ni, dia gunakan satu filosofi dalam kuanti ni minimum lah. Satu filosofi dalam kuantitatif, contohnya dia gunakan positivism, dan dia gunakan satu lagi falsafah dalam kualitatif, interpretism ataupun kontaktism. Okey, itu maksudnya. Jadi ada gabungan dari segi filosofi. So ada gabungan dari segi approach, ada induktif, ada didaktif atau guna abduktif.
Itu maksud dia. Jadi bila nak tengok pasal mixed method ni, kadang-kadang kita kena tengok semua bahagian baru sedap nak bincang. Okey, sebab tu dekat slide ni sebenarnya kalau kita tengokkan dia adalah cadangan daripada Creswell untuk kita faham, iaitu dia mulakan dengan kita nombor satu kita kena faham adalah triangulation design, yang kedua kena faham embedded design, nombor tiga kita kena faham sequential explanatory design dengan sequential exploratory design, kemudian kita kena belajar concurrent design, kemudian kita belajar transformative design. Macam pakcik sebut tadi, kalau mula-mula pakcik tengok benda ni dekat Creswell, okey, mula-mula kalau kita dah faham, kita dah belajar, zaman-zaman kita dah belajar, kita rasa macam mana kita nak pertembungan ilmu tu untuk kita faham. Lalas balik bila saya go through jurnal, artikel dan buku-buku lain, mostly idea Creswell menarik. At least kita nak faham semua komponen-komponen itu. Tapi asas tu tak boleh lari, iaitu 6 perkara yang asas yang kita panggil sequential dengan concurrent. So kita ada, tadi saya sebut tadi lah, kita ada sequential embedded design, kita ada sequential explanatory, kita ada sequential exploratory dengan sequential transformative. So ada 3 atau 4 lebih kurang. So kita ada concurrent, triangulation design, kita ada concurrent embedded design dan kita ada concurrent transformative. Jadi tu je, kita ada research tu berlaku secara satu-satu, secara selari sequential, ataupun research tu berlaku secara serentak. Dan serentak tu kadang-kadang macam itulah, serentak sama ada kaedah triangulation design, serentak dengan guna kaedah embedded, serentak dengan gunakan kaedah transformatif. Yang tu yang biasa. Jadi kalau kita nak faham tu lebih mudah lah. Jadi cuma kat sini saya tahu orang Malaysia banyak refer Creswell, jadi pakcik try tunjukkan dalam bentuk Creswell, tapi in the end you kena blend untuk you faham juga apa yang dikatakan ciri-ciri yang dalam mixed method. Kemudian ciri-ciri pendidikan kaedah gabungan, saya mulakan ni dulu supaya kita nak faham at least 6 dan 7 jenis dalam mixed method ni. Pendidikan menggunakan kaedah gabungan dikatakan sukar dan sangat mencabar kerana dia melibatkan penggabungan 2 kaedah secara serentak. Okey, saya nak cerita macam ni . Pertama, nak belajar kuantitatif ada cabaran dia sendiri. Okey, kemudian kita nak belajar kualitatif, kena belajar proses-proses dia juga. Bila you nak bergabung gunakan mixed method, maksudnya anda nak menguasai kuantitatif satu dan menguasai kualitatif satu. Kemudian anda belajar satu lagi kaedah untuk integrasi, nak gabungkan dia. Jadi gabungan itu pun satu ilmu. Jadi macam apa-apa keadaan pun, bila kita nak bergabung, selama ni kita hidup seseorang individualistik, tapi bila kita nak bergabung, kita kena belajar ilmu bergabung. Jadi dalam research ni, dia ada namanya sebagai macam mana kita nak faham pakai kaedah gabungan itu sendiri. Dalam buku, dalam kertas, kita cuma nampakkan pertemuan kuali dan kuantif. Tapi bila dia dah bergabung, kita tak tahu. Contohlah bila kita rasa okey, A dengan B ni bersesuai untuk kita padankan. Okey, kita tengok karakter A ni macam ni, B ni macam ni. Tapi bila dia dah sepadankan, benda tu kadang-kadang outcome dia di luar daripada kita punya jangkaan. Itu maksud pakcik. Okey? Jadi bila melibatkan kaedah gabungan ni, yang melibatkan penggabungan 2 kaedah secara serentak. Contohnya penggunaan 3 atau lebih teknik pengumpulan data. Macam pakcik cerita dalam first class tu, betapa pentingnya dalam research ni. Dia ada triangulation design, maksudnya gunakan satu kaedah, contohnya soal sidik dalam kuantitatif, dan kita boleh gunakan beberapa kaedah dalam kualitatif, contohnya temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen. Okey, jadi melibatkan analisis data, yang kita kena faham kalau analisis data tu kuantitatif, buat cara kuantitatif lah. Kalau analisis data tu buat kualitatif, buat kualitatif. Jadi yang pakcik jumpa macam-macam. Saya buat mixed method, tapi saya masukkan kualitatif. Kalau saya tak transcribe boleh, kalau saya tak buat coding boleh, kalau saya tak buat pattern dengan thing boleh. Pakcik kalau jawab macam tu susah nak jawab. Saya sebab pakcik melihat kepada you punya permasalahan, you punya isu dengan penyataan masalah. Saya nak tengok juga you punya konteks tu macam mana. Ada dia berbentuk kualitatif dan kuantitatif. Dia ada satu bentuk yang ada itu sama, iaitu berbentuk deskriptif. Bila bentuk deskriptif ni biasanya kalau interview namanya structural. Dia macam berstruktur. Jadi berstruktur dia mengirik kepada checklist. Jadi dia tak perlu deep. Bila dia deskriptif, dia tak ada lagi satu isu yang besar sekarang ni. Tapi kalau kata dia melibatkan satu benda macam kuantitatif, penentuan, dia perlukan hipotesis. Seperti mana disyaratkan dalam filosofi dan approach dalam kuantitatif, memang kita kena ada teori dan kita kena testing hipotesis. Jadi dia mematuhi, dia matang dalam kuantitatif. Dan begitu juga dalam kualitatif, dia mestilah melibatkan orang kata
nature dia macam kena penjelasan yang mendalam, kena betul-betul memahami. So kita kena transcribe, okay, daripada kaedah-kaedah temu bual terbuka, temu bual tertutup. Kita ada group interviews. So kita kena ada beberapa yang kita panggilkan nak meningkatkan validities. So kemudian kita menemukan outcome team dengan patterns. Jadi bila ada pertemuan antara dua benda tu, ada hipotesis, kemudian ada thematic dan sebagainya, barulah kita katakan kaedah gabungan tu bukan hanya menggunakan interview dan soal sidik, tetapi proses tu kita kena faham. Orang kuantitatif kena faham yang orang kualitatif ni mementingkan proses. Kalau you buat kata mixed method tapi kita tengok part kualitatif tu tidak melalui proses, tak macam orang buat kualitatif pun, macam mana kita nak katakan itu adalah mixed method? Yang tu yang lately bila saya baca buku saya jumpa yang tu. Bila saya baca saya jumpa benda tu. Cuma yelah, kadang-kadang bila kita buat tesis, kadang-kadang kita tak habis nak baca, kadang-kadang kita ikut je, kita faham mudah je. Aku guna interview, aku guna soal sidik, terus mixed method. Okey, kalau saya kadang-kadang saya tak boleh nak too over tau. Kadang-kadang jadi panel penilai saya macam kita kena hormat knowledge panel yang ada kat situ. Cuma kadang-kadang ada satu keadaan tu kita kena keluarkan jugalah maksud. Cuma sejak masuk tu kita bagilah sikit citation supaya orang kata dia bukan datang pada saya kan, tapi dia datang daripada buku-buku tu. Tapi itulah, kalau orang yang baca buku dia akan faham. Kadang-kadang kita baca buku, orang yang menyampaikan tu dari nature research dia. Jadi dia sampai tu tidak jelas apa yang kita nak masukkan. Jadi bila kita faham baca buku tu, kita nak bawa dalam dunia kita dah interpretation kita sedikit lain. Jadi bila kita dah faham, kita nak menyampaikan orang duk tanya, ni pada berdasarkan buku macam mana tu kadang-kadang pakcik mulakan dengan logik dulu. Kadang-kadang bila kita nak faham, janganlah kita research ni macam ada pantang larang, tu boleh buat, ini tak boleh buat, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Dalam research benarkan semua, tetapi kita nak tengok kesesuaian. Bukan tak bagi, bukan melarang. Ni kalau kau buat macam ni nanti analisis kau ni panjang proses dia, kau kena buat macam ni. Alah, supervisor kata kawan-kawan tu tak payah buat benda tu, terus lompat dia macam ni. Itulah masalah dia. Kalau macam saya buat meloncat je, saya tak setuju lah. You tak boleh nak meloncat sebab you kena faham, you kena belajar proses. Dalam kualitatif especially, dia tidak ada boleh melompat. Okey, dalam kuantitatif dia boleh melompat, tapi ada jenis-jenis yang boleh lompat, ada jenis-jenis yang tak boleh lompat. Yang boleh lompat ni nama dia partial. Apa saja yang kita gunakan partial bolehlah lompat. Tapi kalau kita membuatkan research yang kita panggil full, research penuh, yang lengkap, yang accurate, tidak boleh nak skip dan sebagainya. Ada research yang maksudnya namanya validity, kesahan. So ada research yang kesahan dia memang menuntut perlukan melibatkan beberapa jenis kesahan nak membuktikan bahawa research ni utuh, kuat dan sah. Tapi you tak melalui proses itu. Bila ditanya dengan nanti dekat Viva, dia tanya apa ujian validity yang you buat? Oh, saya tak buat sebab dalam kajian saya, sebab ada orang buat, saya tak payah buat, so saya terlompat macam ni. You base pada apa yang katakan tak payah buat? Okey, ada validity, ada macam-macam jenis validity. Kita ada faham macam-macam. Ada yang very light, ada yang very, orang kata yang kompleks. Takkan daripada light sampai kompleks tu, takkan ada satu pun tak sesuai dalam kajian sampai you kata tak perlu buat kajian kesahan. Tak boleh lah macam tu. Sebab kita dalam apa-apa kehidupan kita pun, nak buat sesuatu pun tak ada kita main terjun je. Kita mesti ada berpandukan. Paling tidak apa, dia tanya mak ayah kita, boleh tak buat ni? Mak kita kata boleh. At least itu adalah kesahan. Apa kesahan yang you buat sehingga you pasti apa yang you nak buat? Itu yang kita kena faham lah dalam kaedah gabungan. Dia punya kesukaran dia macam tu. Lagi-lagi bila panel penilai akan menanyakan dari perspektif yang kadang-kadang di luar jangkaan untuk kita jawab. Kita prepare untuk mixed method dari kaedah pengumpulan data. Sekali dia tanya filosofi, kita dah ready filosofi, kadang-kadang dia tanya approach. Kita dah ready semua dan sebagainya, kadang-kadang dia nak deep. Dia tak nak dengar exploratory. Oh, saya buat exploratory, saya buat explanatory. Ya, saya tahu, tapi ini adalah sequential explanatory ke ataupun sequential exploratory. Jadi kita pun alamak, ada jenis sajalah sebab kita nak tahu dia adalah sequential ke ataupun concurrent. Jadi nak kena jelas yang tu. Jadi kita kena faham semua nature tu supaya kita tak miss lah bila ditanya dengan penilai. Sebab tu bila buat mixed method ni,
Saya memang kagum orang buat mixed method. Saya tahu sebab saya pun banyak yang saya belajar adalah mixed method. Sekarang lately kan belajar mixed method lah. Tapi masa yang sama kadang-kadang ada banyak ni bila kita jumpa dalam bidang-bidang tertentu yang berlaku dalam kompleks, memang susah lah. Kita pun cari tesis, cari artikel jurnal, so belajar kan. Kalau aku nak pakai concurrent transformative design, siapa lagi tesis pakai benda ni? Duk cari. Okay, kenalah explore kan. Kan lepas ni ramai tanya, pakcik ada tesis tak yang macam ni? Ada pakcik ada tesis macam ni. Okay, it's something like you kena ada usaha. Sebab bagi saya zaman sekarang zaman senang, kita ada online. So nanti next time kita 20 bulan kalau ada rezeki nanti untuk siri yang kedua nanti, pakcik akan tunjuk contoh database nak cari tesis yang bagus. Nanti nak cari tesis mixed method, korang carilah tesis mixed method tu. Okay, jadi kita pergi pada jenis-jenis tu. Okay, kita dah belajar itu triangulation design. Maksudnya triangle, dia pun dah faham dia kena at least dua. Sebenarnya ada definisi yang dua, tapi kebanyakan panel pula scholar menyebut at least kena ada tiga, iaitu dua datang pada kualitatif, tak kisahlah interview, dokumen ataupun pemerhatian, dan satu tu daripada soal sidik datang pada kuantitatif. Jadi melibatkan kuantitatif dan kualitatif, ada tiga kaedah yang kita gunakan dalam pengumpulan data, dia menjadi triangulation. Sebab tu namanya triangle. Okey. Jadi triangulation design ni bila asasnya sebenarnya dia nak beritahu bila kita nak buat triangulation design, tak kisahlah kita nak mulakan dengan kuantitatif ke, kemudian kita nak buat kualitatif dia. Jadi kita buat kedua-duanya, kuantitatif dan kualitatif, dan kita buat macam biasalah, kuantitatif kumpulan data dia kena analisis, yang kualitatif pun kumpul data dan analisis, kemudian kita buat interpretation. Tu je umum dia. Sebab tu lately ni orang tak, saya buat mixed method triangulation. Jadi orang macam kita tahu dalam research semua orang triangulation. Sebab tu kita nak tahu you ni buat explanatory sequential ke exploratory. Okay, sebab tu saya nampak trend sekarang ni. Suatu masa dulu memang orang tanya, you buat mixed method apa ni? Saya buat mixed method triangulation design. Okay, tapi kalau you nak faham sekarang ni dah sequential pun triangulation, concurrent pun triangulation. Jadi orang melihat kepada, nak tengok pula mana yang kuat dominan dia. Dominan dia kuantitatif atau kualitatif, dia selari ke serentak. Okay, orang dah tanya tu. Okay, jadi dia boleh kuantitatif atau kualitatif lah. Okay, kita yang belajar kedua adalah embedded, ataupun dalam bahasa Melayu tu embedded tu maksudnya bertindan. Bertindan. Okay, jadi dalam kes ni berdasarkan persoalan kajian. Okay, bagus, notes ni memang awal-awal saya beritahu apa-apa saja pun research yang kita nak buat, semuanya bergantung kepada persoalan kajian kita, dan bagi menjawab penyataan masalah kita. Dalam apa keadaan pemilihan embedded ke concurrent ke sequential apa-apa, semuanya bergantung kepada persoalan kajian dia. Semua dapat PhD. Jangan kata ini level master, ni level PhD. Semuanya, as long dia menjawab persoalan kajian, dia betul-betul. Okey. Jadi berdasarkan soalan kajian, tujuan kajian dan isu-isu yang praktikal, okey, melibatkan status data dari segi data, keupayaan data dengan limitation data dan kekangan masa. Penyelidikan ini menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu boleh gunakan kalau gunakan embedded ni, kita boleh gunakan dalam concurrent embedded design ataupun sequential embedded design. Sama dia gunakan secara berasingan, dia menjadi sequential embedded design, ataupun secara serentak concurrent embedded design. Kaedah ini membenarkan dua jenis data berintegrasi pada semua peringkat dalam penyelidikan, iaitu ada kuantitatif dan kuantitatif, especially kalau dua-dua keadaan sama ada selari atau serentak. Okey, jadi kalau you faham benda tu, selari dan serentak dia beza. Kalau serentak dia sekali. Dia bukan selari. Selari habiskan kuanti kemudian kuali. Okey. Jadi soalan penyelidikan yang utama dipecahkan pada tujuan soalan kajian yang spesifik dapat dijawab sama ada menggunakan kaedah kuantitatif atau kualitatif, atau secara bersama, ataupun nilai bersama tu concurrent lah, ataupun secara berasingan sequential. Lalu kaedah ini penyelidik menggunakan pembuktian triangulasi. Again, nanti saya cakap ni, walaupun dia disebutkan embedded design, tapi embedded design pun tetap menerapkan elemen triangulasi untuk meningkatkan kesahan keseluruhan kajian. Betul, triangulasi salah satu komponen dalam dalam kesahan dalam penyelidikan. Walau bagaimanapun, kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif berpotensi untuk mempunyai kekuatan yang komplementari dan juga ada yang kelemahan lah. So kelemahan ni biasanya melibatkan faktor-faktor tentulah yang kompleks sikit, melibatkan masa yang lama, kadang melibatkan ahli yang ramai, okey. Tapi mempunyai limitasi dalam bentuk kajian pengumpulan data yang macam saya sebutkan tadi. Okey. Jadi ada dua lah, kita boleh gunakan embedded design, sama ada sequential embedded design ataupun sequential concurrent, concurrent embedded, jadi sequential embedded design, concurrent embedded design. Okey.
Okey, ni contohlah yang kalau yang biasa kita buat dalam pakcik sebut dah tadi, tapi pakcik tunjukkan juga satu contoh dalam keadaan bila kita buat kajian pre and post. Okey, kajian sebelum dan selepas. So kita ada katalah ada 4 kotak, ada 4 jari lah. 1 2 3 4. Ni peringkat yang sebelum. Kita panggil dia kata before intervention. So before intervention tu yang pre tu kita gunakan kaedah kuantitatif. Kemudian kita ada kita panggil proses intervention. So proses intervention tu kita gunakan kualitatif. Kemudian pre, proses, dia punya post. So yang selepas itu kita gunakan kuantitatif data. So last kali tu bila dah ada pre, proses dengan post, okay, last kali tu kita buat interpretation. Ini kumpul lah data dia. Pre ni guna kuantitatif, kumpul analisis. Kalau proses tadi kumpul analisis. Kemudian yang post tadi kumpul analisis. Cuma yang terakhir namanya interpretation. Menggabungkan ke semua analisis tu baru kita buat interpretation. Bagi menjawab contohlah research question kita nombor 3. Okey. Jadi dia ada konsep embedded tu, dia bertindan. Maksudnya kuanti, kuanti, betul sekali interpretations. Okay, itu maksudnya embedded. Itu cerita dia. Tapi you nak faham ada dua pula. Sama dia berlaku secara selari atau serentak. Kalau selari satu, nama dia sequential embedded design. Kalau serentak namanya concurrent embedded design. Bila masuk serentak tu, kuanti dan kualitatif berlaku serentak. Okey, dia berlaku sama dengan model tadi, boleh jadi kuanti, kuanti, tapi dia berlaku secara serentak. Bila dia ada kat sini yang kalau kita belajar lagi kita ada kual. Ada yang huruf besar dengan huruf kecil. Huruf besar tu dia dominan. Jadi yang huruf kecil tu dia support kepada yang dominan. Okey, kita pun dah belajar perkataan premier dengan sekunder. Premier tu utama, sekunder tu yang support. Okey, kemudian kita kena belajar juga dua perkara lah. Kita kena belajar in term of explanatory, penjelasan. Bila sebut penjelasan, ingat explanatory ni dia punya pemberat dia kuantitatif. Kalau exploratory, pemberat dia adalah kualitatif. Kita belajar dulu explanatory. Okey, dalam apa keadaan pun kebiasaannya kuantitatif mendahului kan ada dalam kuantitatif. Cuma kat sini ini terpencil kita faham tadi ada bila sebut explanatory kita biasa mulakan dengan kuantitatif. Okey, tapi pakcik memang tak tulis dalam slide, tapi pakcik nak tunjukkan contoh. Okey, tapi jangan confuse Kita faham dulu asas dia. Kalau explanatory memang dominan dia, kekuatan dia pada kuantitatif, kemudian selepas tu adalah kualitatif. Kalau dari segi sequential dia mulakan dengan kuantitatif, kemudian baru kualitatif. Tapi ada beberapa buku yang berbincang perkara macam ni. Okey, bila sebut explanatory dia ada dua keadaan. Kita boleh kata model 1 dan model 2. Model 1 memang dimulakan dengan kuantitatif dengan kualitatif. Ada model 2 mulakan dengan kualitatif dengan kuantitatif. Tapi dia masih lagi explanatory design walaupun dia mulakan kualitatif kemudian baru kuantitatif, tapi yang premier dia, yang dominan dia tetap kuantitatif. Jadi mungkin ada setengah orang tak bincang ni, takut you all confused. Senang nak ingat, senangnya kalau kita buat kualitatif, kita mulakan dengan kualitatif, kita punya dominan pun kat situ. Jadi kat sini ada dibincang tu satu. Ada yang tak. Dia kata okey, explanatory no. Dia should be dominant by quantitative, dia kena mulakan dengan kualitatif. Dekat sinilah kadang-kadang pentingnya citation. Kat siapa yang you refer. Okey. Kemudian dia melibatlah rasional kaedah ni adalah untuk data kuantitatif dan analisisnya memberi kefahaman menyeluruh mengenai gini. Kita gunakan kaedah kuantitatif secara main yang utama untuk memahami penyataan masalah dan disokong oleh kajian kualitatif. Maksudnya kalau kita buat interview tu untuk menambahkan penjelasan kita daripada data kuantitatif. Okey, alright. Kemudian reka bentuk ni dijalankan samalah macam tadi kebanyakan ni bila kita sebut explanatory ni dia menjelaskan, memang dia memberi keutamaan kepada kuantitatif. Jadi kita adalah biasanya explanatory ni kalau kata sebut mixed method, biasanya dinamakan sequential explanatory design. Okey. Tapi kadang-kadang macam kita pula kena faham.
dia tulis explanatory design. Bila kita tengok, dia tak letak pun sequential explanatory design, dia letak explanatory design. Tapi kalau yang kita faham, ini sequential explanatory design. Cuma belajarlah, yang belajar explanatory design ni cuba belajar apa maksud sequential. Sequential tu selari, dan sebenarnya apa yang buat tu memang betul sequential explanatory design. Okay, kita pergi pula exploratory. Okay, exploratory sebenarnya dia terbalik dia tukarkan daripada explanatory tadi. Jadi kita boleh mulakan penyelidikan kita, proses tu dengan menggunakan kualitatif, kemudian diikuti oleh kuantitatif, yang mana keutamaan dia yang dominan dengan premier dia adalah kualitatif. Explore, kalau kita faham orang kualitatif kan memang ada buat exploration, proses exploration untuk data collection dia. Jadi kita tahu research dia memang primer dia adalah kualitatif, cuma disokong oleh kuantitatif. Okey, kadang-kadang bila kita buat research gunakan sampel yang kecil. Bila gunakan sampel yang kecil, gunakan kaedah teknik persampling purposif, kita dapatlah penjelasan tu. Tapi kadang-kadang kita rasa macam dari segi keseluruhan macam mana apa kata survey. Contohnya, jadi kita perlukan kuantitatif tu untuk support kita punya dapatan daripada kualitatif, ataupun dia nak mengukuhkan the way kita nak jawab persoalan kajian. Jadi kita ada explanatory sequential, kita ada sequential exploratory design, yang mana kita beri keutamaan dan boleh mendahului daripada kajian pengumpulan data kualitatif dalam kajian. Okey, so kita mulakan dengan kualitatif. Kemudian kita bila buat exploratory ni, mulakan kualitatif, kita kumpul data gunakan teknik kualitatif, kita analisis gunakan kualitatif. Okey, selepas tu selari dia, lepas kuali kita buat kuanti pula. Sama juga, kita kumpul dengan analisis gunakan kuantitatif. Last sekali, kedua-dua dapatan tu kita buat interpretations. Okey, jadi itu yang dikatakan tadi. Kalau kita berat dia dekat kualitatif, dia jadi macam exploratory lah. Bila sequential, maksudnya mulakan dulu dengan kuali, kemudian kita dengan kuanti, itu kita katakan sebagai sequential exploratory design. Kalau kita nak buat sequential explanatory design, kita mulakan dengan kuantitatif, kemudian kaedah kualitatif. Okey, so kita pun dah belajar embedded tadi, maksudnya yang bertindan tadi. So kita next kita cover concurrent. Concurrent adalah serentak. Okey, concurrent serentak ni di mana kadang-kadang dalam bahasa Melayu dia panggil convergent ataupun concurrent, sama je lah. Dia gunakan memadukan kaedah kuantitatif dan kualitatif secara, dia memandukan kaedah kualitatif dan kuantitatif secara serentak. Okey, kalau kata kita buat embedded tadi, yang kita katakan kita boleh buat embedded sequential embedded design tadi, dekat concurrent ni ada 3 jenis. Okey, kita mulakan dulu dengan triangulation design, maksudnya concurrent triangulation design, di mana digunakan secara serentak, kuantitatif dan kualitatif digunakan secara rentak. Namun bila kita buat interpretation nanti, di mana data kuantitatif dengan analisis kuantitatif dengan kuanti tadi, kita boleh buat perbandingan. Jadi itu dipanggil sebagai concurrent triangulation design. Okay, yang kedua adalah embedded design. Okay, embedded design ni maksudnya macam ujian pra and post. Okey, di mana merangkumkan data dan laporan kajian daripada ujian pra kuantitatif dengan laporan kajian post kuantitatif. Manakala fungsi kualitatif hanyalah sebagai proses intervention sahaja. Namun kena ingat benda ni kena berlaku secara serentak sebab dia concurrent embedded design. Okey, jadi itu kena faham lah yang dari konteks concurrent design lah. Okey, jadi bila kuantitatif kita kumpul macam biasa kadang-kadang kena ingat berkali-kali jugalah. Kalau kuantitatif kita buat kuantitatif dulu, maksudnya kita kumpul dengan analisis. Sama juga dengan kualitatif, kita kumpul dan kita buat analisis. Kalau kita buat comparison, kita boleh panggil dia sebagai concurrent triangulation design. Data kuanti kumpul analisis, okey, yang ni data kuali pula kumpul analisis. So dapat dua dapatan tu yang di mix tu kuanti dan kuali, tapi kita boleh buat perbandingan data kuanti, data analisis kuanti dengan data analisis kuali, buat comparison, kita boleh panggil dia sebagai concurrent triangulation design. Okey, so kalau tadi ada satu lagi dia panggil sebagai transformatif. Transformatif ni bahasa paling mudah adalah kita menggunakan tadi sequential pun terlepas pandang, kita ada satu lagi namanya transformative, sequential transformative design,
Yang mana data kajian sebelum tu kita ambil untuk proses berikutnya, kita panggil following by. Maksudnya daripada proses nombor 1 tu kita ambil untuk gunakan untuk proses yang kedua. Kan ada benda kan kita tak boleh go through untuk research question nombor 2, kita kena settle research question nombor 1 tu. Dapatan pada research question nombor 1 tu baru kita boleh proses untuk research question nombor 2. Itu dia panggil transformative. Okey, jadi ada melibatkan proses-proses lah. So dalam research method ni kita kena faham, selain kita dah belajar sequential dengan concurrent tadi, kita kena faham dia ada melibatkan proses-proses. Itu kelebihan orang kuantitatif bila dia buat mixed method dengan adanya proses kualitatif data, dia belajar proses dia. Okey, sebab memang kuantitatif pentingkan proses design. Okey, kalau secara mudah dia macam inilah kan. Kalau kita ada, macam mana cakap kita ada beberapa aktiviti lah, kita kata ada 5 aktiviti. Aktiviti A, B, C, D dan E. Okey, kalau disebutkan sequential, dia maksudnya okey, A pergi ke B, B pergi ke C, C pergi ke D, D pergi ke E. Itu faham sequential. Kalau concurrent, dia jadi macam ni. A, B, dia dulu macam tempat bulat ni. A, B, C, D tu. So dia saling benda tu berlaku secara serentak. Macam current pula, pump dia jadi serentak. Jadi maksudnya A, B, C, D tu diintegrasi dia secara serentak. Tapi kalau sequential, dia pergi satu design system ke satu design system. Tu maksud dia kan. Okey, ada tak poin-poin penting yang saya tertinggal? Okey, concurrent embedded design saya dah sebutkan tadi, yang berlaku secara, tak kisahlah dia kuan atau kual, kena tengoklah mana satu yang dominan. Yang huruf besar tu biasa dominan lah, huruf kecil tu dia punya support ataupun sekunder. Okey, tu bahagian-bahagian penting yang nak faham tentang concurrent, triangulatif. Okey, kena ingat juga lah, memang ada setengah yang bila kita bincangkan mixed method ni memang kena faham lah yang dikatakan approach. Make sure ada kedua-duanya lah, induktif dengan diduktif ataupun abduktif. Okey, kemudian kita kena faham juga dalam konteks yang 3 benda tu lah, triangulations. Okey, triangulation maksudnya tambah je, kuantitatif dengan kualitatif tu, lepas tu kita buat interpretation. Dia tidak pergi selari. Kalau symbolic triangulation design ni dia tambah. Dia tambah. Maksudnya kuantitatif tambah kualitatif, okey, settle. Tapi kalau sequential, dia punya simbolik dia, kalau you jumpa nanti kat mana-mana formula dia adalah anak panah. Okey, kuantitatif anak panah pergi kualitatif. Itu sequential. Okey, kalau concurrent, dia maksudnya dia macam bila sebut kuantitatif dan kualitatif tu dalam satu family, dalam tu sendiri dia berlaku serentak, dia kena satu serentak. Okey, kita satu team sekarang ni. Okey, jadi kita kena buat secara serentak untuk selesaikan research question kita nombor 2 ni. Kita serentak. Yang tu kita panggil dia concurrent. Dia kena faham serentak dan selari lah. Okey, kita tak boleh, kau tak boleh pergi dulu, kita pergi sekali nanti. Tapi pergi sekali ni kuantitatif buat cara kuantitatif, kualitatif buat cara kualitatif. Okey, kalau kata selari, tak apa, kau jalan dulu, nanti aku follow belakang. Itu maksud dia kita gunakan kaedah sequential. Itu maksud dia dalam riset. Kita tengok nanti you punya macam mana you menyelesaikan masalah dia. Okey, dengan keadaan kita go through research question by research question. Okey, jadi pakcik ulangkan balik, kita ada beberapa perkara yang kita bincangkan dalam kajian ini. Bila sebut jenis, kita belajar triangulation design, kemudian kita belajar embedded design. Okey, yang ketiganya kita belajar sequential. So kita ada sequential embedded design, ada sequential explanatory design untuk berat kuantitatif dominan dia, sequential exploratory design yang mana stronger dekat kualitatif, dekat bahagian explore. Kemudian kita cover dalam segi concurrence. So concurrent, kita ada concurrent triangulation design yang mana kita plus ambil kuantitatif, ambil kualitatif, tapi dia berlaku secara serentak. Kemudian kita buat interpretation. Kemudian kita ada concurrent embedded design, biasanya gunakan dekat ujian-ujian intervensi atau eksperimen. Kemudian kita boleh buat concurrent transformative design, yang mana satu proses awal tu disambung untuk proses yang kedua dan sebagainya, tapi dia perlulah gunakan secara serentak. Itu faham tentang transformatif lah. Okey, kemudian saya rasa itu saja untuk perkongsian untuk hari ini.
Kalau ada rezeki nanti mungkin saya untuk proses-proses lah. Kalau tanya saya, cukup dulu kalau orang nak belajar mixed method benda ni. Sebab bagi saya, kalau kita dah faham dari awal filosofi approach, dia akan mudah dalam penentuan kita menentukan sampel apa paling sesuai untuk mixed method. Kena tahu ni, you sequential ke, you concurrent ke, dia sangat mempengaruhi teknik persampelan dalam mixed method. Tapi asas dia cukup faham. Untuk kuantitatif, gunalah sampling yang bagus, yang sesuai untuk kuantitatif. Proses dalam kualitatif, carilah persampling yang kualitatif. Yang paling penting, ada dua-dua teknik persampling dalam kajian mixed method, baru dikatakan, oh, you punya sampling teknik pun mixed method. Kalau tidak, nanti sampling tu sampling kuanti ataupun sampling kualitatif. Walhal research ni adalah mixed method. Okay. Itu perkara-perkara yang bagi saya nak tekan dululah untuk fasa 1 ni. Untuk nanti mungkin fasa-fasa 2, rezeki kita nanti untuk kelas mengaji tulis tesis. Untuk level 2 nanti kita akan pergi yang lebih advance sikit. Mungkin pakcik buka tesis, kita bedah tesis, kita tengok macam mana yang kategorikan. Kalau nak belajar concurrent, ni contoh concurrent embedded design, macam mana dia proses, tengok dia pakai population apa, sampling yang ada. Okay, peringkat saya tak nak you all terkejut benda tu. Bukan terkejut apalah, bagi saya itu sedikit advance. So peringkat yang masa yang kita ada ni, cukuplah kita mengenali ciri-ciri yang ada dalam mixed method. Kalau tanya saya lah, lately kalau saya jumpa dengan, kita kata, guru-guru lah dalam penyelidikan ni, apa-apa pun starting communication, conversation dia mesti berkaitan dengan benda-benda awal. Okay Fazli, relax. So benda tu logika je. You kena tahu research ni macam mana. Jangan kita sampai because of you nak dapatkan data tu dengan keadaan mixed method tu menyekat you untuk mengumpul data. Kita jangan terikut dengan metodologi. Yes, dalam Viva kita kena jawab berdasarkan tu, tapi janganlah menyekatkan. Lagi-lagi kita research. Sebab tu orang kualitatif kalau buat mixed method saya okey, tapi orang yang kuantitatif ni buat mixed method dia susah sikit. Sebab dia everything nak cari benda accurate. So dia takut dengan assumption. So assumption saja cakap tak boleh. Ingat kualitatif, kalau betul-betul dia kualitatif, dia relax. Sebab dia subjectivity dengan flexibility. So dia sebenarnya dia boleh mengubah sesuatu proses tu, janji ada sebab-sebab dia tu, hujah-hujah yang bersesuaian untuk dia ni. Sebab tu kualitatif ni kadang-kadang bila kita nak cari assumption, kita nak cari support metodologi untuk kita proses kita, kadang-kadang kita banyak kena refer journal. Sebab buku kadang-kadang tu general. And then saya pun advise lepas ni, memang benda ni kurang. Itu challenge ni untuk penulis buku. Kadang-kadang dalam kita buat pilihan, kita nak buat action research, tapi dalam action research tak banyak membincangkan mixed method dalam action research. Saya nak buat case study, mixed method dalam case study. Saya nak buat mixed method dalam grounded theory. Kat situ kurang diperbincangkan lagi daripada sekolah-sekolah yang menulis buku. Justru tu sahabat-sahabat di luar sana, kalau nak buat mixed method untuk case study contohnya, kita kena banyak baca journal. Kita ada journal case study. Kat situ kita akan belajar benda-benda baru dan kaedah. So apa yang pakcik ajar ni secara basic je. At least you tahu apa itu triangulation design, you tahu apa tu sequential. Kita boleh sequential explanatory, sequential explore dengan embedded, dan you tahu apa tu concurrent serentak, sama ada concurrent triangulation design, concurrent dalam bentuk embedded design, ataupun concurrent transformative. Saya tertinggal transformative. Transformative ada dua-dua. Kita ada sequential transformative design, kita ada concurrent transformative design. Okay, itu saja perkongsian pakcik untuk hari ini, untuk you faham tentang ciri-ciri dalam mixed method. Untuk next kita cover dalam multi method. Mungkin multi method pakcik cepatkan sikit, ataupun tengok keadaan sama ada kita perlukan 2 kali pertemuan untuk multi method, ataupun kita kekalkan jadi satu je, cuma mungkin video atau ada 2 video untuk cover multi method tu. Sebenarnya kita dah drag sebenarnya. Kalau you faham ikut kita punya jadual, sebenarnya ada jadual yang kita terlebih, iaitu kita cover yang kualitatif. Kalau tanya saya, banyak benda yang nak cover sebenarnya, tapi saya kena go through our plan untuk 3 months. Untuk fasa pertama ni, saya pun, pakcik pun nak tunggu apa outcome yang pakcik dapat beri kat you all bila dah habis level 1 ni. So pakcik pun nak kena buat improvement, tengok kat bahagian mana yang lopong-lopong, mungkin apa soalan-soalan dekat WhatsApp tu yang kompleks. Bagi saya kena himpun benda tu masuk dekat level 2. Tapi level 1 ni 3 months. Okay, belum lagi. Kalau kata lepas ni you pakar, belum lagi. Okay, kita baru cover benda yang asas. So kita ada banyak benda yang kita kena cover lagi. Mohon maaf ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu mixed method. Okay, saya harap semuanya dapat tambah ilmu. Kali ini agak berbeza sikit. Saya rasa banyak penerangan saya dekat video.
kurang sikit penerangan saya dekat slide saya buat tu general je. Mohon yang baca slide tonton sama dengan video ni bahawa kita dapat kedua-dua kefahaman. Okey, ingat pesan saya nak buat MIS method, jangan kita terikat dengan prosedur. Kita kena faham. Jadi to be nature orang buat research. Orang kualitatif dia faham, orang kuantitatif kena ikut So kita kena faham betul-betul kerja fieldwork ni macam mana untuk dapatkan data, macam mana kita nak involve dengan kita punya sampel, dengan participants, the way untuk cari yang terbaik untuk research kita. Okay, of course sekolah-sekolah lepas dah bagi advice cadangan-cadangan tertentu, tapi saya tak nak dia block disebabkan you nak pakai. Supervisor kata pakai je lah, gunakan teknik embedded. Mungkin dalam satu situasi tak sesuai embedded untuk kajian kita. Jadi kat situ kita kena open, kita kena cari solution yang sesuai, dan mungkin kadang-kadang kita kena memahami apa yang nak buat. Kalau tanya saya to be advised dalam memahami sebuah penyelidikan, penting kita tahu step by step semua kita punya research question tu. Tapi alangkah lebih baiknya bersama, selain daripada faham semua proses tu, cuba memahami proses kita panggil apa? Research by objective atau research by research question. Maksudnya kita memperhalusi proses pengumpulan data dan analisis tu berdasarkan question by question. Selesaikan satu per satu. Okey, kat situ. Okey, jangan kita macam everything nak go to concurrent, semua nak serentak, semua nak apa? Sekali jalan. Okey, berhati-hati kat situlah, sebab kita kat Viva pun disusun go to question by question. Perbincangan pun pergi question by question. Kita tanya soalan pun ikut page by page, slides by slides, paragraph by paragraph. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan mohon maaf juga kalau ada buat kesilapan dalam menyampaikan ilmu MIS method. Semoga kita semua dipermudahkan, mudah difahami, semakin bertambah ilmu, semakin sukses apa jua dalam pendidikan dan hal-hal lain. Begitu juga semoga semua dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Kita jumpa lagi untuk sesi akan datang untuk multi method. Assalamualaikum.